Pembentangan ini akan dimulakan dengan pengenalan dasar keluarga negara. Dasar keluarga negara menyokong dan melengkapi dasar-dasar yang sedia ada seperti dasar sosial negara, dasar wanita negara, dan dasar kanak-kanak. Dasar ini juga merujuk kepada pelembagaan persekutuan, hukum negara, dan matlamat wawasan 2020. Akhir sekali, dasar ini juga merujuk kepada secara khusus tanggung jawab antara bangsa Malaysia seperti di bawah Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women dan Convention on the Right of the Child. Sekian saja untuk pengenalan dasar keluarga negara. Rasional dasar keluarga negara. Yang pertama, ada 7 kesejahteraan keluarga yang total dan menyeluruh, merangkumi pembangunan fisikal, mental, ekonomi, sosial, psikologi, dan kerohanian bagi setiap peringkat dalam kitaran hidup keluarga. Yang kedua, keluarga sebagai unit yang paling asas menyediakan landasan untuk pembangunan modal insan bagi menggerak pembangunan sebuah negara. Yang ketiga, pembentukan dan pengukuhan institusi keluarga di mana setiap ahli keluarga dapat diperkasa untuk melaksanakan peranan dan tanggung jawab bersama dan saksama dalam aspek kekeluargaan, ekonomi, kerjaya, dan kehidupan demi meningkatkan kestabilan kerohanian dan kesejahteraan hidup. Yang keempat, usaha membimbing dan memupuk kemahiran untuk keluarga, menyemai, menghayati, dan mengamal nilai-nilai murni dan nilai kekeluargaan. Yang kelima, mengeratkan hubungan antara generasi di mana warga emas dapat memelihara dan memperturunkan warisan nilai murni dan ciri-ciri akhlak mulia kepada generasi akan datang. Yang keenam, hak asasi kemanusiaan dan kesaksamaan di mana penumpuan akan diberi kepada undang-undang dan dasar yang menjamin perlindungan dan keselamatan serta membudayakan kesamaan gender dalam keluarga. Yang ketujuh, peningkatan komitmen dan tanggung jawab sosial semua pihak untuk melaksanakan dasar dan program mesra keluarga. Yang kedelapan, peningkatan pelaksanaan program kesejahteraan keluarga untuk keluarga yang berbeza struktur dan mudah terancam. Yang kesembilan, pembangunan model insan dan seterusnya pernyataan dasar keluarga. Dalam pernyataan tersebut, dasar keluarga negara merupakan satu dasar yang mengutamakan perspektif keluarga dalam segala usaha pembangunan sosioekonomi bagi melahirkan generasi berkualiti. Manakala dari aspek matlamat pula, dasar keluarga negara ini bermatlamat untuk membangunkan keluarga yang sejahtera, sehat, dan resilient untuk memastikan kestabilan sosial. Dasar ini juga menjadi pemangkin kepada kesedaran dan komitmen semua pihak yang berkepentingan, termasuk setiap anggota masyarakat, untuk mencapai matlamat yang dihasratkan. Terdapat 8 prinsip dalam dasar keluarga negara, yaitu yang pertama, keluarga memiliki kekuatan tersendiri bertanggung jawab untuk kelangsungan generasi ke generasi. Yang kedua, keluarga bertanggung jawab memupuk dan menghayati nilai-nilai murni. Yang ketiga, kepelbagaian struktur keluarga mewujudkan keperluan yang berbeza. Yang keempat, hubungan mesra, budaya perkongsian sumber dan tanggung jawab bersama dan saksama menjamin kesejahteraan keluarga. Yang kelima, ilmu dan maklumat sebagai asas keluarga sejahtera. Yang keenam, perundangan dasar dan program perlulah mesra keluarga. Yang ketujuh, ahli keluarga mempunyai hak asasi dan perlindungan bagi menjamin maruah diri. Yang ke-8, komitmen majikan menjamin kesejahteraan keluarga. Ketujuh adalah teras strategi pelan tindakan di KN. Yang pertama adalah meningkatkan komitmen dan penglibatan
pelbagai pihak untuk mengutamakan perspektif keluarga dalam segala usaha pembangunan sosioekonomi. Yang kedua adalah memastikan undang-undang, dasar, prosedur, serta perspektif keluarga dan menyediakan dan memastikan program, perkhidmatan, dan kemudahan mesra keluarga mudah diakses atau dicapai. Yang ke-8 pula adalah 6 strategi pelaksanaan DKN, di mana hasrat kerajaan untuk mengukuhkan institusi keluarga dapat direalisasikan melalui beberapa strategi. Yang pertama adalah penyelidikan dan pembangunan dalam kesejahteraan keluarga. Manakala yang kedua adalah advokasi mengutamakan kesejahteraan keluarga. Dan yang ketiga pula adalah latihan dan pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan model insan dan keluarga sejahtera. Yang keempat adalah penyediaan kemudahan sumber dan persekitaran yang mendayaupayakan keluarga. Perundingan dan perkongsian pintar dalam pelbagai agensi kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan, institusi pengajian tinggi, dan community termasuk dalam strategi yang kelima. Manakala yang strategi yang terakhir adalah pemantauan dan penilaian. Kesembilan adalah dasar keluarga negara, di mana yang pertama, dasar utama yang memfokuskan kepada aspek kesejahteraan dan pembangunan keluarga. Yang kedua pula adalah memberi hala tuju kepada program dan perkhidmatan yang mesra keluarga. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan DKN perlu diberi penekanan oleh pelbagai pihak. Seterusnya, saling bekerja sama dalam membina keluarga yang kukuh. Aktiviti saling bekerja sama ini sangatlah bagus di mana kita dapat mengeratkan perhubungan antara keluarga dan juga adik-beradik. Selain itu juga ia dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dengan cepat apabila saling bekerja sama dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Selain itu, berkongsi kepakaran, di mana perkongsian kepakaran ini juga sangatlah bagus apabila seseorang tidak mengetahui melakukan sesuatu pekerjaan tersebut. Kita haruslah mengajar dan berkongsi kepakaran yang kita ketahui, di mana perkongsian ilmu dan kepakaran tersebut dapat menjalinkan keluarga yang berkasih sayang dan dapat menjalinkan perhubungan keluarga semakin erat. Sebagai sebuah keluarga yang bahagia, strategi keluarga untuk bekerja bersama ibu bapa ialah komunikasi yang efektif. Komunikasi ini haruslah sentiasa diamalkan antara ahli keluarga. Setiap ahli keluarga amat memerlukan antara satu sama lain dengan berkongsi masalah dengan ibu bapa. Ibu bapa juga wajarlah mendengar setiap masalah dengan teliti serta berbincang dengan terbuka dalam usaha menyelesaikan masalah. Sebagai ibu bapa, ruang untuk melontar pandangan dari setiap ahli keluarga harus diberikan dalam menangani setiap situasi yang akan menghadapi penyelesaian yang baik dapat melahirkan institusi keluarga yang bahagia. Ibu bapa haruslah mencegah setiap ahli keluarga seperti menentang minyak yang penuh dan mempunyai kerjasama seperti bagai aur dengan tebing antara ahli keluarga. Selain itu, ceria bersama keluarga juga merupakan salah satu strategi untuk bekerja bersama ibu bapa. Jika ada masa terluang, ibu bapa boleh mengajak seluruh ahli keluarga yang tinggal semumbung menonton film terbaru di televisyen. Hal ini karena sesuai untuk ahli keluarga untuk berkumpul bersama. Mengadakan aktiviti gotong royong juga dapat mengeratkan hubungan keluarga. Ini akan menyebabkan kerjasama dalam diri dapat dipupuk. Oleh hal itu, kegiatan aktiviti rumah dapat menceriakan ahli keluarga. Melalui sokongan untuk ibu bapak, anak-anak perlu memudahkan hidup dengan membantu mereka membuat kerja rumah seperti membasuh pinggan, mangkuk, memastikan bilik tidur dan rumah bersih. Manakala sokongan ibu bapak untuk
kanak-kanak ialah dengan sentiasa berada di sisi mereka setiap kali mereka memerlukan pertolongan. Buku panduan ibu bapak merupakan satu sumber penting bagi menyampaikan maklumat, dasar, dan prosedur yang terdapat dalam mana-mana pusat penjagaan kanak-kanak seperti di Taska dan juga Tadika. Buku panduan ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang berguna kepada ibu bapa sebelum menghantar anak-anak ke mana-mana pusat penjagaan. Buku panduan ini mempunyai dasar dan prosedur tertentu mengenai pembayaran, cuti, waktu beroperasi, peraturan yang perlu dipatuhi, dan terdapat beberapa perkara yang diperlukan dalam buku panduan ibu bapa. Antaranya ialah maklumat asas. Dalam buku panduan ibu bapa mengandungi maklumat asas seperti nama penuh pengurus dan kaki tangan, alamat, dan nomor yang boleh dihubungi dalam organisasi sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Perkara yang kedua, syarat-syarat pendaftaran. Dalam buku panduan terdapat maklumat mengenai syarat-syarat pendaftaran yang diperlukan dalam proses pendaftaran anak ke dalam pusat penjagaan. Contohnya seperti bilangan kanak-kanak yang diterima, had umur kanak-kanak, dan sebagainya. Perkara yang ketiga, yuran dan polisi pembayaran. Yuran dan polisi pembayaran juga perlu diletakkan supaya ibu bapa dapat mengetahui cara-cara pembayaran dan berapa jumlah yang perlu dibayar bagi setiap anak-anak yang dihantar ke dalam pusat penjagaan. Tarikh akhir untuk membuat pembayaran dan pilihan pembayaran seperti pembayaran secara harian, mingguan, atau bulanan, dan bentuk pembayaran yang boleh diterima sama ada pembayaran secara online ataupun secara tunai. Perkara yang keempat ialah mengenai pendekatan yang digunakan dalam penjagaan kanak-kanak. Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan dalam pusat penjagaan sama ada ianya menggunakan pendekatan Montessori, pendekatan Reggio Emilia, dan lain-lain pendekatan perlu dinyatakan. Ini bagi memudahkan ibu bapa supaya dapat memahami kaidah pembelajaran yang diterima oleh anak-anak mereka semada ianya sesuai ataupun sebaliknya. Pendekatan pusat penjagaan terhadap disiplin, penglibatan ibu bapa, dan matlamat yang ingin dicapai dalam pusat penjagaan turut dinyatakan dalam buku panduan ini. Perkara yang kelima mengenai waktu operasi. Dalam buku panduan terdapat penjelasan mengenai waktu operasi bagi pusat penjagaan seperti masa beroperasi, masa rehat, dan masa cuti bagi pusat penjagaan tersebut. Prosedur penghantaran dan pengambilan anak, serta bayaran yang dikenakan sekiranya ibu bapa lambat untuk mengambil anak-anak mereka juga dinyatakan bagi memudahkan ibu bapa untuk lebih peka dengan prosedur yang disediakan. Seterusnya, perkara yang terdapat dalam buku panduan ibu bapa adalah yang keenam, kurikulum dan aktiviti. Sertakan aktiviti yang terdapat dalam pusat penjagaan. Masukkan jadwal aktiviti harian kanak-kanak supaya ibu bapa dapat mengetahui aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Sertakan juga butiran seperti waktu makan, hidangan yang disediakan, aktiviti dan pembelajaran yang dilakukan oleh kanak-kanak. Seterusnya, yang ketujuh, penglibatan ibu bapa. Dalam penglibatan ibu bapa, jelaskan kenapa pentingnya penglibatan ibu bapa dan apa program yang boleh dilakukan bersama-sama dengan ibu bapa. Yang ke-8, peraturan. Jelaskan mengenai peraturan yang terdapat dalam pusat penjagaan. Peraturan ini sangat penting untuk pengetahuan ibu bapa dan juga kanak-kanak. Peraturan yang perlu seperti peraturan mengenai pusat penjagaan, peraturan untuk kanak-kanak seperti apa keperluan yang perlu dibawa dan keperluan yang tidak boleh dibawa ke pusat penjagaan.
Kesembilan, kemudahan. Jelaskan kemudahan yang terdapat dalam pusat penjagaan, contohnya seperti alat bantu mengajar, kemudian pembelajaran yang menarik, dan sebagainya. Yang ke-10, borang persetujuan ibu bapa atau penjaga. Sertakan borang persetujuan ibu bapa bagi menandakan ibu bapa paham dengan dasar dan prosedur yang terdapat di pusat penjagaan. Fungsi buku panduan ibu bapa. Buku panduan ibu bapa ini berfungsi untuk menyampaikan maklumat seperti dasar dan prosedur yang ada dalam sebuah organisasi seperti pusat penjagaan kanak-kanak. Buku panduan ini penting untuk diteliti dan difahami sebelum ibu bapa melakukan sebarang persetujuan.